InsyaAllah. Kita buka kuliah kita pada malam ni dengan kita sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab al-izam syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan mereka, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nasihat berikan kepahaman di dalam bidang agama. Ya mati silakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa pengurusi pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kitab Muniyatul Musalli. Dan saya dipahamkan ada tahlil semaknanya insya-Allah isyak nanti kita terus berhentilah insya-Allah. Azan ni kita stop. Baik. Jadi malam ini kita sambung tentang syarat semayang yang seterusnya, iaitulah menutup aurat. Syarat pertama hari itu mengetahui masuk waktu. Yang kedua, berhadap ataupun menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi udumihi fi darin amin. Telah katalah oleh musannaf ataupun para kitab, dan mudah-mudahan
beri manfaat insya-Allah ilmunya dalam dua negara, dunia dan akhirat. Syarat yang ketiga ialah menutup aurat. Dan ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut. Jika laki-laki dan sahaya perempuan. Menutup aurat antara pusat dan lutut. Jika laki-laki dan sahaya mana hamba lah, sahaya perempuan, ni bahasa lama lah. Dan sekalian tubuhnya, jika perempuan, dan khunsa yang merdeka yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya, dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya. Dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya. Baik. Kemudian pada pihak atas dan kelilingnya, tiada pihak bawahnya. Dan jikalau dengan lumpur, dilumurkan lumpur, lumur lah. Dan jikalau dengan lumpur sekalipun. Baik. Jadi apakah dikatakan aurat? Aurat dalam bahasa Arab memberi erti naqsun, nakis, yakni kekurangan, nakis ataupun kekurangan. Dan pada syarak ialah barang yang wajib ditutupkannya, yang diharamkan tilik padanya, itu dikatakan aurat. Itu pada syarak. Dari segi bahasa tadi naqsun, mana kurang, benda-benda yang kurang itu dikatakan sebagai aurat. Tapi kita tak lihat dari segi bahasa lah, kita lihat daripada sudut syarak, istilah, iaitu barang yang wajib ditutup akan dia, yang diharamkan tilik. Diharamkan kita tilik atau lihat akan dia. Dan wajib ditutupkan aurat di dalam solatnya dan lainnya, sekalipun berada dalam khulwah. Dia kata, sekalipun berada dalam khulwah. Khulwah ni tempat yang sunyi lah, khulwah. Berkhulwah kan, tempat yang sunyi yang tak ada orang lain. Tapi malaikat adalah, kan? Dan Allah Ta'ala pun melihat, walaupun kita berada di tempat yang sunyi, kan? Kerana Allah Ta'ala antara kita tidak ada hijab. Tetapi dari segi hukum dunianya, syaraknya, wajib juga ditutup. Wajib ditutup aurat dalam solatnya dan lainnya solat, sekalipun dia kata berada dalam khulwah, tempat yang sunyi, yang tidak ada orang lain, kita seorang je dekat situ. Kecuali kerana berhajat, seperti istinja, mandi, qada hajat dan lainnya lah. Seperti istinja, membersihkan diri daripada kotoran, kan, istinja, dan mandi, qada hajat dan lain-lainnya. Maka ketika itu bolehlah terdedah aurat, tapi untuk diri kita seorang je lah. Kemudian dalil disyaratkan menutup aurat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khuzu zinatakum, ambillah oleh kamu akan perhiasan kamu, inda kulli masjidin, di sisi setiap masjid. Apa maksudnya? Maksud ambil perhiasan, maksudnya pakailah pakaian. Pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah, ataupun untuk mengerjakan solat. Untuk mengerjakan solat, so, pakailah pakaian indah. Ni pakaian cumpang-camping, kan, koyak sana koyak sini. Baru ada kadang-kadang budak-budak muda lah biasanya tu. Dia ke style. Pakai koyak-koyak. Kadang seluar dia koyak. Style lah. Tapi dia tak faham itu adalah, tengoklah, kalau antara pusat dengan lutut, aurat lah. Style ke tak style ke, tapi tetap tak boleh. Tetap aurat. Kena dah tutup. Macam tu.
Apalagi kalau perempuan lagi pula dia punya batasan aurat dia lagi luas berbanding dengan lelaki-lelaki. Gitu. Jadi pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap tak kali kamu ke tempat ibadah ataupun untuk mengerjakan solat. Okey. Ni pakai solat tu kadang pakai t-shirt pagoda je. Tu nasib baik ada t-shirt pagoda. Separuh tu pula pakai kain dia. Okey, sama. Pakai kain macam komban macam perempuan. Mayang. Kemudian badan pun tak ada tutup. Dia pakai kain sampai ikat ke pinggang lah. Janji aurat dah tutup ustaz kata. Malah aurat dah tutup. Tapi adab kita lah. Kalau kita mengajak raja macam mana tuan-tuan? Kau main ni kan? Dengan baju yang mahal dan borosok sana, borosok sini. Tak. Kalau boleh pakai baju baru. Baju lama-lama tu tak nak dah. Pergi kodai sesiap. Walaupun mahal pun tak ada duit pun pinjam duit kawan. Sebab apa? Nak menghadap raja ni besok. Sanggup berhutang lah. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pakai pun buruk-buruk kan, camping kan, koyak-koyak yang pakaian ni. Badan berkadang terdedah, pakai kain macam tu je. Ni lelaki lah. Baik, kemudian dan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakbirullahu salata haidin illa bi khimarin. Bi khimarin, khamim alif ra, bi khimar. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima salat seorang perempuan yang haid. Akhir ni, asal akhir ni ialah orang berhaid lah. Tapi di sini terjemahkan dengan orang yang balik, perempuan yang balik yang telah berakal, kecuali dengan kain tudung kepala, mana menutup aurat dia. Istilah perempuan tadi menutupkan auratnya. Baik, kemudian dan daripada Salamah bin Aqra radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, qultu ya Rasulullah, inni rajulun usidu apa usalli fil qamisil wahid? Qala na'am. Wazruhu walau bisyaukatin. Maksudnya, wahai Rasulullah, saya seorang pemburu, dia kata. Inni rajulun asif. Hamzah sad ya dal asif. Aku seorang pemburu. Bolehkah saya bersolat dengan baju qamis yang satu? Lalu sabda Rasulullah SAW, boleh. Boleh, bahkan boleh, akan tetapi hendaklah mengencengkan, kan? Sekalipun dengan sepotong duri, sekalipun dengan sepotong duri, mana memanjangkanlah. Lalu bahkan boleh, tetapi hendaklah kamu memanjangkan dia, mana sampai menutup aurat lah, pusat aurat kita, sekalipun dengan sepotong duri yang boleh menutupkan aurat. Hadis riwayat daripada Abu Daud dan dalam kitab bersolah bab pada lelaki yang semayang pada komis yang satu, baju satu lah. Yang ada baju tu je, baju lain tak ada, tak apalah. Yang ada baju tu je. Sepuluh orang ni banyak baju. Ada 10 orang ni kaya kan, dah rezeki masing-masing lah. Itu sebabnya bila kita solat ni, naklah kita yang kalau boleh pakai yang terbaik. Bukan makna kita nak tunjuk ke orang, bukan makna kita nak riak ke orang, tidak. Tapi sebabkan kita menghadap Tuhan sekian alam, Raja segala raja, kan, kita sebaiknya naklah kita pakai yang terbaik lah, insyaAllah. Malahan ada pula hadis menyebutkan kalau seorang itu mati, disebut dalam kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umurul akhirah, peringatan pada kelakuan orang mati dan urusan akhirat. Antara sebaik-baik benda yang boleh dikapankan untuk orang yang mati ialah pakaian yang dia selalu buat, dia selalu gunakan waktu solat. Mana pakaian dia selalu dibuat, dia bawa dalam solat, itulah antara pakaian yang terbaik.
untuk dijadikan sebagai kapan dia. Kalau putih pun boleh, tak ada masalah. Dan banyak kita ni pakai putih pun kain kapan dia. Tapi disebut dalam hadis begitu. Cuma biasanya memang kita putih lah kan. Tapi bila pakai pakaian yang biasa dia bawa solat ni, jaranglah orang buat. Kalau buat pun tak ada masalah, sebab ada disebut dalam hadis macam tu. Baik. Kemudian disebut lagi tadi dalam kitab tadi, dia kata pada matan dia, menutup aurat antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut, faham kan? Aurat lelaki antara pusat dengan lutut. Jadi mana pusat dengan lutut bukan aurat. Kalau ikut kita faham lah. Kalau ikut kita faham macam ni, mana pusat dengan lutut tu bukan aurat. Kan disebut antara. Mana antara, mana tengah-tengah lah. Antara pusat dengan lutut. Tetapi berdasarkan kepada kaedah usul fiqh, pusat dengan lutut pun wajib juga ditutup, walaupun dia bukan aurat. Kerana berdasarkan kepada kaedah usul fiqh, ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna yang wajib itu kecuali dengan dia pun jadi wajib juga. Walaupun dari segi hukum dia tadi tidak wajib, tetapi disebabkan kaedah usul fiqh menyatakan wajib tutup juga lah. Kerana tak sempurna yang wajib itu kecuali dengan dia, maka jadi wajib juga. Baik. Baik, kemudian menutup aurat antara pusat dengan lutut jika laki-laki dan sahaya perempuan, dan sekalian tubuhnya jika perempuan, dan khunsa yang merdeka yang lain daripada muka, dan dua tapak tangannya. Baik, kita lihat di sini, yakni aurat perempuan dan khunsa. Khunsa apa khunsa? Ya, ada dua kemaluan kan? Ya, ada kedua kemaluan bahawa lelaki dan perempuan, itu dikatakan khunsa, apa kan? Yakni aurat perempuan dan khunsa yang merdeka itu sekalian tubuhnya, kecuali mukanya dan dua tapak tangannya, zahir dan juga batinnya. Kemudian para fuqaha telah berselisih pendapat tentang aurat laki-laki, perempuan merdeka, hamba perempuan. Inilah penjelasannya. Fuqaha Imam Hanafi, fuqaha Hanafiyah berpendapat aurat laki-laki dalam salatnya itu daripada pusatnya hingga kepada lututnya, dan lututnya itu aurat, dan pusat itu bukan daripadanya. Ini dalam mazhab Imam Hanafi. Dia kata aurat laki-laki dalam salat itu daripada pusatnya hinggalah kepada lututnya, dan lutut itu adalah aurat. Itu dalam Imam Hanafi, mana lutut tu dikira aurat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, macam saya cakap tadi, lutut tu bukan aurat, tapi wajib ditutup, dia kata. Kerana berdasarkan kepada kaedah tadi. Baik. Dan lutut itu aurat, dan pusatnya itu bukan daripadanya. Dan hamba perempuan itu seperti laki-laki, akan tetapinya perutnya dan belakangnya itu aurat. Hamba perempuan pula dia kata perutnya dan juga perut mana batun adalah perut, belakangnya zuhrun, depan belakangnya pun aurat juga. Dan perempuan yang merdeka itu sekalian badannya, sehingga rambutnya yang terturun daripada dua telinga. Dalilnya hadis Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, al-mar'atu auratun. Perempuan itu adalah aurat. Perempuan itu adalah aurat. Perempuan itu dikira aurat. Itu pembahasan lah dalam fuqaha Imam Hanafi tadi. Kemudian akan tetapinya batin dua tapak tangannya dan zahir dua tapak kakinya itu bukan daripada aurat. Akan tetapinya batin dua tapak tangannya dan zahir dua tapak kakinya itu bukan aurat. Itu mazhab Hanafi.
Tapi kalau mazhab Syafi'i ni kan, fahamlah mazhab Syafi'i, maknanya seluruh tubuh badannya kalau perempuan tu lah, kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan telapak kakinya itu adalah aurat juga. Kaki dan juga telapak kaki perempuan itu adalah aurat. Maknanya kalau perempuan itu dalam solat, nampak kaki dia atau nampak telapak kaki dia, maka tidak